Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 30 Oktober bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memberi penghargaan kepada penduduk Kampung Haji Baki atas kerjasama semasa pelaksanaan saringan COVID-19 dilakukan di kawasan berkenaan. Pengerusi JPBN merangkap Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ogah Embas berkata pelaksanaan saringan dilakukan bagi mengesan kontak rapat kluster Baki. Menurut Dato' Amar Douglas Ogah Embas, lawatan beliau bersama Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Kuhian ke Pusat Gerakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD semalam mendapati persediaan dan pelaksanaan pengesanan jangkitan COVID-19 berjalan lancar. Beliau mendedahkan setakat 12 hari semalam, seramai 814 individu telah menjalani saringan pertama. Jumlah yang besar ini adalah menunjukkan bagaimana masyarakat di Kampung Baki Haji Baki ini telah memberi kerjasama yang begitu padu dengan tenang dan bersedia untuk disaring. And this is what we really appreciate. Dan itu sebab kita melihat tadi ada 900 lebih yang telah disaring pada program Active Case Detection kita tempoh hari. Waktu itu juga mereka di Blok A telah menunjukkan kerjasama yang cukup baik sekali. Kerjasama di antara ketua kaum, ketua masyarakat dan masyarakat setempat dan juga kecekapan jabatan-jabatan kerjaan yang terlibat. Dato' Amar Douglas juga memberitahu berikutan pelaksanaan PKPD di kawasan tersebut, pihak Jabatan Kesihatan Negeri turut menyediakan pelbagai kemudahan kesihatan kepada penduduk setempat, khususnya golongan ibu yang sedang mengandung serta individu yang memerlukan pemeriksaan kesihatan berkala. Bercakap dalam sidang media di Kuching, terdapat 3 kes baharu positif COVID-19 dikesan semalam menjadikan kes positif bagi kluster Baki meningkat kepada 28 kes yang kini masih menerima rawatan di wad pengasingan di hospital. 3 kes baharu terbabit merupakan antara 10 kes baharu positif yang dikesan di daerah Kuching semalam, sekaligus menjadikan jumlah kes positif di Sarawak sebanyak 856 kes. Selain itu, beliau turut mengumumkan penutupan institusi pendidikan di daerah Kuching bermula hari ini sehingga 13 November depan. Ia melibatkan sebanyak 209 buah institusi pendidikan. Mematuhi arahan dari Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Kementerian Malaysia telah mengumumkan untuk menutup semua institusi pendidikan di kawasan zon merah, iaitu di daerah Kuching. Di daerah Kuching, bukan di bahagian Kuching. Dalam pada itu, kesemua pusat tuition, tabika perpaduan dan taska jinius perpaduan di daerah Kuching juga ditutup mulai hari ini sehingga 13 November. Sektor pertanian adalah antara fokus kerajaan negeri dalam mempertingkat taraf sosioekonomi masyarakat terutama di luar bandar. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Dato' Roland Sagahwi In berkata, ke arah itu sejumlah lebih 700 juta ringgit diperuntukkan sekaligus membantu golongan petani dan penternak di negeri ini. Dato' Roland Wee In menjelaskan jumlah berkenaan merangkumi peruntukan bagi melaksanakan program tabung fasilitasi pertanian AFF. Katanya usaha ini bagi mencapai matlamat menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri pengeluar utama makanan pada tahun 2030. Kita ingin merancangkan lagi pembangunan pertanian, lebih-lebih lagi di kawasan luar bandar, kerana dasar kita adalah supaya menjelang tahun 2030 kita akan menjadi pengeksport bersih bahan makanan. Dato' Roland menyatakan demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan program jangkauan komuniti pertanian AgriCorp di Dewan Masyarakat Julau. Pada majlis sama, beliau yang mewakili Timbalan Ketua Menteri, Dato' Amar Douglas Ogah Embas turut menyampaikan beberapa bantuan iaitu anak pokok durian Musang King. Selain bantuan RM1 juta, masing-masing melibatkan benih durian Musang King serta peningkatan produktiviti lada. Namanya kok WD tadi tanam lekat. Jadi minta buat kita laban dulu sudah. Bahasa bukan Melayu Cina, Melayu iban belian. Kita dia tahu
Kita iban ini yang masa bukai. Nanam adanya lah degala kamaman. Kelebih bakal ku pengurusi peladang. Dah sikit ngadu kenyak. Hadir sama dalam majlis tersebut Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom dan Adun Meluan Roland Duat Jubin. Penuhi keperluan golongan belia serta menjungkil bakat sukan terpendam, kerajaan membelanjakan RM1 juta bagi projek pembinaan fasiliti bola sepak di kawasan Demak Laut sepanjang tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Demak Laut, Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, pembinaan 5 buah padang futsal dengan menelan kos RM200,000 bagi setiap projek itu diharap memberi dorongan kepada belia di kawasan berkenaan untuk bergiat aktif dalam bidang sukan. Jelas Dr. Hazlan Abang Hipni, pembinaan padang futsal yang baharu itu telah dibangunkan di Kampung Hijrah Bako, Kampung Pinggan Jaya, Kampung Muhibah Pending, Kampung Semilang dan Kampung Bako. Beliau percaya dalam usaha melahirkan modal insan yang berkualiti, kerajaan harus melabur dalam pelbagai sudut pembangunan belia termasuk membina kelengkapan fasiliti sukan. Ditemui pemberita RTM di Kuching, jelas Dr. Hazlan, pelbagai projek yang berimpak tinggi untuk kemudahan rakyat bakal dilaksana sekiranya Gabungan Parti Sarawak kekal memimpin Sarawak dalam pilihan raya negeri akan datang. Majlis Bandaraya Miri MBM mahu dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan berintegriti yang bebas rasuah. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang berkata, untuk itu beliau berharap ahli majlis dan pegawai MBM akan memberikan kerjasama penuh untuk memerangi rasuah. Tambah Adam Yee, para pegawai juga perlu komited dalam mewujudkan era baru sistem yang adil dan saksama, tidak menyalahgunakan kuasa dan memupuk amalan integriti dalam penyampaian perkhidmatan di MBM melalui pematuhan undang-undang, peraturan dan arahan. Beliau berkata demikian pada Majlis Penutupan Bengkel Belan Anti Rasah Organisasi Majlis Bandaraya Miri di Miri. Pada majlis tersebut, Setiausaha Bandaraya MBM Mursyidi Frederick menyampaikan buku kod etika dan tata kelakuan kepada ketua di setiap jabatan di MBM. Turut hadir Timbalan Datuk Bandar MBM Tuan Haji Julaihi Haji Muhammad, Ketua Penolong Pengarah selaku penceramah dari SPRM Kuching Catherine Nais dan Ketua Cawangan SPRM Miri Tuan Wan Kamal Nur Izwan Wan Kamarudin. Hampir RM500,000 diperuntukkan bagi peruntukan fasiliti pertanian AFF melibatkan 43 orang peserta di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Samalaju di bawah kendalian Jabatan Pertanian Daerah Bintulu bagi tahun 2020. Menurut penolong pegawai pertanian Daerah Bintulu, Nur Baizura Narawi yang merupakan penyelia AFF Dun Samalaju, terdapat 3 sektor utama AFF iaitu tanaman, perikanan darat dan agro makanan. Nur Baizura Narawi berkata setiap sektor akan memilih peserta yang layak untuk dibantu menerusi AFF tersebut. Yang pertama, dia orang mesti dah ada benda dulu. Yang pentingnya hanya ada minat lah. Minat yang penting. Kalau tak ada minat, si dapat juga kita nak menolong sidak lah. Berdasarkan pemantauan semasa, ujar beliau, peserta-peserta yang menerima bantuan daripada aspek fasiliti pertanian mampu meningkatkan tahap pengeluaran masing-masing. Pihak Pejabat Pertanian Daerah Bintulu juga terus membantu dari aspek khidmat nasihat serta memberikan latihan khususnya melalui program jangkauan komuniti pertanian AgriCorp 2020. Terbaharu telah dilaksanakan di Pusat Latihan Pertanian Sungai Sibiu, Batu 11 Jalan Bintulu Miri yang melibatkan 50 peserta termasuk 43 penerima AFF. Bantu tu kena kami tadi berkebun, bertanam topi, berkebun ikan indah. Kira kena nambah ekonomi lah. Kena nambah ekonomi kami rumah panjai. Jadi ngau bantunya laban ke nyaw hari 98 sampai ke dia tu aku segi berterusan berjual ikan keli, lupi ikan keli sampai ke dia tu. Berterima kasih ngagai Jabatan Pertanian sekali lagi. AgriCorp 2020 siri kelima Dun Samalaju telah disempurnakan oleh Adun Samalaju Majang Renggi. Beliau berharap menerusi AgriCorp, para peserta mampu mempelajari pelbagai teknologi dan pendekatan baharu bagi meningkatkan pengeluaran produk pertanian sekaligus meningkatkan taraf ekonomi penduduk.
Golongan belia di negeri ini disaran untuk bergiat aktif menceburi letahan kemahiran dalam usaha meningkatkan jumlah tenaga kerja mahir. Pengarah urusan kumpulan pelita Mas Laut Sdn Bhd, Masni Amit berkata, ini selaras dengan hasrat kerajaan memberi latihan dan peluang kepada golongan belia untuk mengambil kursus berkaitan teknikal dan vocational TVET termasuklah bidang kerja di laut. Masni Amit berkata untuk tujuan itu, pihaknya juga mengambil langkah dengan menaik taraf kemahiran dan sijil pelatih sehingga kepada juragan berpangkat tinggi atau kapten kapal. Beliau berucap demikian pada majlis perasmian penggunaan simulator kapal di bilik latihan Akademi Pelita Mas Laut Miri di Lutong Miri. Sementara itu, pengarah latihan dan operasi syarikat berkenaan Muhammad Syafrin Masni berkata, kaedah simulator dalam kapal merupakan teknologi baru untuk memberi lebih pemahaman kepada bakal pelaut daripada segi teori dan praktikal. Setakat ini, 6 pelatih telah menjalani kursus Officer in Charge of Navigational Watch 500 GT selama seminggu di akademi itu. Dalam pada itu, seorang pelatih tunggal wanita, Nur Aisyah Abdul Halim alias Robert Henry Eli, mengambil jurusan Marine Deck Apprentice, memberitahu walaupun kerjaya pelaut majoriti adalah lelaki, namun beliau mengambil kursus itu kerana ingin mencabar diri sendiri. Saya memilih kursus ini sebab untuk mencabar diri dan untuk memupuk bagi semangat untuk perempuan kerja dalam bidang ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Miri telah menahan sebuah bot nelayan tempatan BNT Kelas C kerana melakukan aktiviti menangkap ikan di zon yang tidak dibenarkan. Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Mat Fauzi Othman dalam kenyataan mendedahkan bot Kelas C itu melakukan kesalahan menjalankan aktiviti di zon B dan ditahan pada jarak lebih kurang 6 batu nautika dari Kuala Niah Miri pada Rabu lalu. Jelasnya ini adalah satu kesalahan bagi bot kelas C kerana menangkap ikan kurang dari 12 batu nautika, iaitu menyalahi syarat yang tertera di dalam lesen yang dimiliki. Bot tersebut dikendalikan oleh 5 lelaki warga negara tempatan termasuk Tekong berumur dalam lingkungan 28 hingga 68 tahun dan tiada sebarang permit dari pengarah perikanan. Kesemua kru, bot dan peralatan menangkap ikan serta hasil tangkapan 200 kg ikan campur ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat sah lesen. Kapten Maritim Mat Fauzi Osman memberitahu orang awam boleh menghubungi talian tertera sekiranya terdapat sebarang aduan, maklum balas serta kecemasan di laut. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Terus patuhi prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan. Bersama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Dengan itu saya, Abang Muasli Abang Abdul Samad. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.